Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam satu sesi hari ini, insyaAllah dari jam 2 sehingga jam 4. Dan hari ini kita akan cuba untuk habiskan topik mengenai sistem dagangan, iaitu sistem 3711. Dan kita akan bincangkan mengenai kaedah pengurusan dagangan. Kita dah memerhatikan bagaimana nak lihat kepada setup, trend, lekuk ke mana, dan juga macam mana nak enter, macam mana nak letak SL, macam mana nak letak TP. Hari ini kita akan bincangkan benda-benda tu ya. Jadi hari ini topik kita pengurusan dagangan kaedah keluar pasaran. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Jadi kita ada masa 2 jam, jadi kita lihat dulu kepada pergerakan semasa pasaran, apa yang kita nampak dalam pergerakan semasa pasaran ya. Jadi kita jangkakan bahawa pergerakan ke bawah dalam indeks ni masih lagi berterusan, masih lagi dalam struktur ke bawah untuk indeks-indeks utama. Kita nampak untuk contohnya seperti US 100 ya. US 100 ni kalau kita katakan kat sini akan di sini dah cukup 5, 1 2 3 4 dan 5. Kita dah ada break, kita dah ada break lower low, tetapi lain-lain indeks ya yang kita nampak seperti US 30 ini belum lagi buat low, ini belum lagi break low ini belum lagi break low. Kalau kita katakan itu sebagai flat, kita ambil dekat sini pun itu pun belum break low. Maksudnya belum belum dapat nak kita tandakan sebagai lekuk 5 tu belum dapat ya. Di sini dah ada 5 tetapi dia tak break low. Bermaksud kita jangkakan bahawa selepas satu bounce dekat sini, kita jangkakan 4 kepada 5 tu dia akan buat 5 lekuk. The thing is, US 100 tadi daripada yang besar 1 2 3 4, ni adalah 3 dia, 3 3 4, dia dah break low. Saya nak anda fahamkan ya. Wassalam Azim. Azim, tengok benda ni Azim ya. Macam mana kita jangka extension berlaku. Ni contoh dia. Ini contoh terbaik ya. US 100 dia dah break low. Ingat 4 kepada 5 kita akan ada 5 lekuk. The thing is US 100 dia dah break low kan. Ni dah break low. Manakala yang lain-lain ni, contoh seperti US 30, dia belum lagi break low. Bab ini faham Maksudnya, struktur ini yang anda nampak dekat US 100 yang kat sini, US 100 dekat sini, ini sama dengan, ini merupakan 1 daripada 5. Faham? Instead of kita katakan ini adalah 5 merah lengkap, sebab dia dah cukup 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dia kalau dia nak habiskan dalam 3 dekat atas kan. Faham? Tetapi disebabkan oleh indeks-indeks yang lain belum dibuat lower low, jadi kita akan katakan bahawa sini merupakan 1. Disebabkan itu, kita katakan bahawa sini akan buat 5 lagi ke bawah. Alternatif dia, sini buat 1, 2 dan 3 yang besar. Sini akan buat dalam time frame yang kecil. Sini akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 yang besar. Itu alternatif dia. Okey, disebabkan oleh US 100 ni dah break 5 wave ke bawah, tetapi indeks-indeks yang lain tak lengkap lagi, belum lagi buat 5 wave ke bawah.
Jadi kita katakan sini adalah 1. Sama 2 habis kat sini, alternatif dia 1, 2, sekejap 1, 2, lepas tu buat 3, 4 dan 5 ke bawah. Okey, alternatif dia. The thing is, kenapa kita katakan bahawa dia cuma test high di sini? Kenapa? Sebab kalau kita lihat dekat US 100, lekuk di sini, selepas buat 5 di belakang ni, lower low baru. Wassalam Kristianto. Ini buat lower low baru. Lower low satu lagi. Jadi kita katakan bahawa resistance semasa adalah ini. Jadi struktur serupa, kalau kita tengok dekat US 30, struktur serupa adalah kepada high di sini. Faham? Kita katakan bahawa struktur sekarang ni akan test akan test this resistance sebelum dia meneruskan pergerakan ke bawah. Bab ini dah mula nampak kan? Perkaitan di antara struktur, mana satu resistant, mana satu high yang kita nak tengok. Adakah kita nak tengok high ini ataupun high di sini? Sebab US 100 tadi struktur serupa, dia break. Okey, jadi kita katakan bahawa untuk indeks dia akan test high di sini. Apa jadi kalau dia break high ini? Kalau dia break high di sini, then US 100 ni kita akan tukar dia punya ni 5 jadi kat sini. Sebab dia masih dalam divergence. Ini jadi macam ni. Ini 3, 2 yang besar sikit, ini 4. Itu dia punya alternative count. Apapun, kalau anda trading, anda akan mencuba dan mengambil risiko yang besar sikit. Di mana anda akan masuk dekat sini. Ini adalah untuk M5, M1. Anda nampak, masa ni anda nampak ada berapa lekuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita dalam lekuk yang ke-7. Okey. Kalau kita katakan itu merupakan lekuk 2, ini kena sampai 38.2. Okey. Kalau kita ambil Fibonacci extension, kita akan ambil daripada sini. Bawah ni kepada high di sini dan kepada low ini. Okey, kepada ni. Nampak? Ini dia punya konektor semasa yang kita kenal pasti konektor dia adalah ini. Okey. So, dia belum lagi sampai 100%. Belum kita jangkakan bahawa sini akan buat, ini adalah W, sini adalah X, sini adalah W lagi, sini adalah X, 1, 2, 3. Faham? Jadi kalau anda trade dekat time frame kecil, ini adalah entry dia. Stop loss cuma atas ni, tak payah atas, tak sampai 1618. Okey, TP adalah 3 lekuk di sini. 100%. Boleh? Itu adalah untuk US. Ini untuk shorter term. Saya tak trade. Ini saya tak trade. Sebab time frame ni terlalu kecil. M5. Saya cuma paling kecil saya pergi adalah H1. Jadi cuma sistem saya lah. Tapi kalau anda trade intraday, di situ ada peluang untuk entry. Tapi anda akan entry M5. Ini belum lagi. Ini kena buat macam ni. Satu lagi. Barulah dia turun. Okey, itu adalah US 100. US 30 pun yang sama. Risiko dia
ini breakout ke atas. Yap, tapi kalau anda tak ambil risk, anda tak trade sendiri. Dia bukannya high risk. There is no such thing as high risk dalam trading. There is such thing as anda tetap risk dia adalah kepada ni kepada risk, kepada equity yang anda letakkan. Ya. Apa yang saya tunjukkan adalah bagaimana anda nak detect movement awal. Itu dia. Of course, that one adalah lower probability berbanding dengan kita menunggu kepada higher time frame lah. Inilah untuk ni. Risiko sebab equity at least anda letakkan berapa stop loss, berapa apa semua tu. Itu memang anda tetapkan. Okay? So US 30 benda sama, kita jangkakan akan test high di sini. US 100 pun sama. Ni dia tadi. Ini yang ada set up untuk indeks. DAX tak ada. Ini bukan low. Trading risk kita tentukan. Bukan market tentukan. Kita tentukan. Okay, UK 100 yang sama. JP 25 yang sama. Spain 35 yang sama. Sebab itu dalam trading, dalam trading, whatever your system, ini cuma sistem. Sistem tu adalah kalau kita cerita pasal, there are two parts of the system. Part satu dia adalah teknik. Itu yang sistem 3711. Okay, ini teknik. The most important part untuk menentukan anda berjaya atau tidak dalam trading bukan teknik. The most important part dalam trading sebenarnya position sizing model. This is the part yang kita akan mula balik besok. Position sizing model. Ini yang paling penting dalam trading. Ini adalah yang paling penting dalam trading. Teknik anda boleh pakai apa juga. Asalkan anda buat benda yang sama, anda buat berulang-ulang, dan kita tak anda silap trading bukannya bila anda kena stop loss. Sebab itu nature dalam trading. Memang ada stop loss, memang ada losses. Kalau tak nak loss, jangan trade. Ini cuma anda laksanakan teknik. But the most important part adalah ini. In other words, how much to trade per entry. And how much to trade per entry is not, ini hentak lot. Tak ada. Dia adalah kepada prestasi performance system ataupun expectancy semasa sistem. Anda akan lihat kepada how your system perform. Bila dia tengah perform bagus, and apa yang anda maksudkan dengan bagus? Dan anda tak nak trade sekejap macam ni, sekejap macam tak. Anda akan letakkan kriteria yang tetap. Kalau dia sampai berapa R, dan kita akan naikkan certain percentage. Berapa R lagi, naikkan certain percentage. That's the one yang akan tentukan anda berjaya atau tak dalam ni. Sebab every system akan ada kelemahan. Contoh, 3711 ni dalam sideway market dia tak bagus. Any trending system, bila market tengah sideway dia tak akan bagus. Cycle system, bila market tengah buat correction dia tak akan bagus. Sekarang ni kita dalam correction untuk indeks lah. Okey. Euro JPY ini boleh ke atas. Ini dah break ke atas. Jadi kalau Euro JPY break ke atas, tengok Euro JPY break ke atas, then instead of anda tunggu di sini, nampak macam mana kita tengok Kristianto. Instead of anda tunggu dekat sini tadi, 3 lekuk di sini, you don't wait dia dekat situ. Faham tak? Katalah ini terus sampai 100%. Ini terus pergi 100%. You don't trade it here. Dah kenapa lah pula?
Euro JPY dan yen pair yang lain, kita tengok ada tak yen pair yang lain. GJ ini tak break low high lagi. AUD JPY ini tak break high. CAD JPY tak break high. Tetapi disebabkan oleh Euro JPY ni break high, anda nampak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi anda akan tunggu 1, 2 dan 3. Okey. Bermaksud anda tak letak limit order dekat sini lagi. Kalau ini terus pergi 100%, anda tak letak kat situ. Sebab dia kena buat 1, 2 dan 3. Baru sama dengan yen pair punya lekuk. Faham? Kalau dia terus sampai. Tapi kalau dia buat benda ni, situlah. Maksudnya anda akan tunggu dia pull back. Ini untuk pull back. Barulah anda letak limit order. Faham? Euro JPY, jumlah lekuk dia akan sama. Arah boleh berbeza. Euro JPY, ini dah break high. Jadi konektor kita adalah sini. Sini konektor kita kan. Nampak cara benda ni? Jadi anda akan tunggu kepada atas sikit. Ini 3 lekuk. 1, 2, 3. Jadi dia tak dapat 3. Dia kena 7. 4, 5, 6, 7. Kan? Faham tak sequence ni? Sini yang anda akan entry. Kalau nak entry ni, ini bukan entry ya. Ini maksudnya lekuk dia akan buat 7. Jadi disebabkan itu US 100 ni, katalah dia terus pergi 100%, anda tak entry. Sebab dia kena buat macam ni. Ini kena ada. Barulah jumlah lekuk dia sama. Faham? Barulah jumlah lekuk dia sama dengan yen pair, Euro JPY. Boleh? Anda perhatikan bila anda trade index, anda perhatikan yen pair, anda perhatikan US dollar. Ni kaitan-kaitan dia. Bukan terus letak entry sini. Tak. Anda nak sini, buat satu ke bawah dulu. Daripada bawah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anda kena tunggu dia buat satu lagi ke atas. Faham ke saya tu? The everything Euro JPY dah bagi hint. Jadi anda kena tunggu this 5 lekuk, buat pembetulan dahulu, baru anda letak entry. Sebab Euro JPY dah break ke atas. Biarpun dia break sikit je. Jadi ini akan buat ke atas lagi. Itu WXY. Saya tak lukis, malas nak lukis. Banyak sangat nak lukis ni. Malas nak lukis WXY itu. Banyak sangat. Sebab MT5 ni dia tak ada double. Dia cuma ada untuk zigzag dan flat. ABC je dia. Faham? Bila ini break, anda dah tahu 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Dia tak dapat habis 5. At least dia buat 6 dan 7. Barulah, inilah maksud dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anda kena tunggu untuk US 100 tadi, buat satu ke bawah dan naik lagi ke atas. Barulah anda dapat entry. Boleh? Dah nampak all these sequences. Nombor, jumlah lekuk. Tu yang saya trade. Okay, itu US 100 ya. Lain-lain tak ada low-low, tak ada low-low. US dollar JPY dah break high. Kita nak trade dia, kita tahu last time bank dia bertindak dalam area ni. Yes. Tapi disebabkan itu anda tak buat lagi. Anda kena tunggu dia buat 3. Okay.
So ini masih lagi dijangka ke atas. Kita dah ada satu reset, diikuti oleh satu reset yang baru. One reset, another reset dekat sini. One reset, another reset dekat sini. Ini break. So kita jangkakan ini satu dua. Jadi kita masih dalam 3 of 3. 3 of 5. Ini akan ke atas untuk apa ni? US dollar JPY. Okay? Euro JPY, Euro JPY dah tadi lah. Okay? GBP JPY ini masih dijangka tak break. Ini masih macam ni. Ini kalau ini adalah satu, dua. Benda sama. Benda sama macam Euro JPY tadi. Nampak? Kalau anda scalper, benda macam ni lah yang anda pakai. Sunbi, M1 benda macam ni senang. Banyak entry. Kalau scalper, aduh. AUD JPY benda yang sama. Okay? AUD JPY benda yang super. Anda tak dapat, anda tak nampak dia punya 3 lekuk tu. Kita boleh katakan ini sebagai low dia. Ni sebagai low dia kan. Okey, kita nak katakan 1, 2, 3 itu lebih 1618. Tak siap saya lebih. Ini lebih 1618. Jadi anda tak dapat tandakan A, B dan C. Tak dapat. The only thing is, ini adalah 4. Ini 1, 2, 3. Ataupun ini adalah the whole thing sebagai flat. Jangan dari scalp jadi intraday. Yang dia sebenarnya kepada tu je. Lab. Kepada apa? Kepada sequence tu. Jumlah-jumlah sequence tu je. Tapi jangan pula. Sebab anda pergi time frame kecil, anda faham dia banyak noise. Anda banyak noise. Jadi, you know when you are wrong, jangan degil. Itu je. Okay, ini tak ada low. Ini tak buat lower low. Jadi tak dapat nak trade dia. Unless dia break ke atas. Ini kalau break ke atas, dan kita dapat trade. Kalau dia trade break ke atas. Dalam 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan kita dapat trade. 7 atau 11 takkan sampai dekat 1618. Harry, semua entry adalah dekat 100. Dia kepada tempat mana yang berlaku reset. Ingat tak saya tunjukkan macam mana kita tarik Fibo? Ini tempat kita tarik Fibo. Sini tempat Fibo dia. Jadi anda nak tengok dia buat benda ni. Katalah dia terus pergi kan. Itu tak entry. Kita akan tunggu kepada another reset untuk entry. Jadi tetap kepada 100% atas sana nanti. Faham tak? Instead of kita lihat ini sebagai 7, kita lihat 7 melengkapkan 1 ataupun 5 melengkapkan 1, 2. Jadi kita tunggu konektor baru. Wassalam, Yus. Entry tetap everything adalah kepada 100%. Maksudnya kalau ini tak buat macam ni, dia terus pergi 100%. Sedangkan kita tunggu Euro JPY yang dah break atas dalam sequence motif 5. Ini adalah sequence motif. 1, 2, 3, 4, 5. Katalah dia terus pergi ke atas. Tak. Tengok ini. Tengok macam ni. Anda tahu ada sedang trade M5. Okay? Ada sedang trade M5. Anda tak nampak dia punya ni, anda pergi kepada time frame besar sikit. Anda tengok kat mana yang berlaku reset. Reset. Sini tempat tarik Fibo. Itu je. Sekarang ni, ini first kita punya ni. 100% kan. Masalahnya, Euro JPY masih EJ dalam motif punya ni. Sedangkan kita jangka dia buat correction.
Dia masih dalam lekuk kelima. Kita nak tengok 6, 7. Ini kalau dia sampai 100%, kita tak dapat nak entry. Sebab EJ tak habis. Jadi anda tunggu dia buat 6, 7. Barulah anda tarik ini. Katalah dia extend. Dia extend. Simple je. Either ini kita jadikan sebagai A, B dan C. Ataupun the best is still. So kita jangka 6 dan 7 dekat Euro JPY kan. 6 dan 7. Sini nanti kita punya connector. Kita akan tarik Fibo ini. Dan 2 kita. Ini jadi 2. Ini cuma extend je. Ni je. Ni cukup. Belakang ni cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Belakang dia cukup. Jumlah lekuk di belakang cukup. Itu je dia. Ni kat time frame kecil ya. Faham tak? Ini cuma extend je. Ataupun ini 1, 2. Sorry. 1, 2. Ini 1, 2 dia. 1, 2. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yap. Faham? Jadi kita akan tunggu ini. Dia kena berlaku ini. Ini kena berlaku. Kalau dia terus pergi 100% ini, kita tak enter. Itu maksudnya. Boleh? Sebab anda tengah tunggu EJ tadi, yang sedang dalam 5, dia kena buat satu reset. Padahal sini sampai 100%. Kita tahu ini tak habis. Jadi anda akan alihkan 2 kita kepada sini. Anda kena tunggu satu reset kepada the whole structure ini. Boleh? Sebab ini nampak kalau dari bawah ni, dekat time frame ni nampak macam satu kampung. Jadi kalau kita ambil yang ini, sekarang ni sini. Tapi kalau ada reset, dia terus sampai 100%, kita akan tunggu satu reset. Sebab the moment dia sampai 100%, whatever jumlah lekuk dia, sampai 100% daripada yang dalam ni, kita akan tunggu kepada the next 100%. Faham? Setiap entry adalah 100%. Tak ada pergi ni 1618. Ni time frame kecil lah. Semasa kita masih tandakan macam ni. Semasa. Selagi dia tak ada break. Tapi Euro JPY tadi menunjukkan kemungkinan untuk dibuat benda tu. Euro JPY tadi ni. Ini dah struck kelima. Kita nak tengok 6 tu je. Okay, tapi sekarang ni tak ada. Dia belum break 100%. Ini pun belum sampai 100%. Dah sampai ke tak? Kita masuk ke time frame kecil. US 100. Okey. Nampak macam mana tempat kita tarik Fibo? 1, 2. Jadi anda tak letak limit order sekarang. Anda tak letak limit order sekarang. Ini nak sampai 1%. Anda nak tunggu dia buat turun. Naik balik. Barulah dekat EJ tadi buat corrective structure. Sekarang boleh letak limit order? Tak. Faham? Itu time frame kecil lah. Jadi, kalau ni dia terus, kalau dia ni apa, dia direct je, then kita buat benda tu tadi. 2 kita akan jadi lebih besar. Instead of dia high kat sini, jadi itu bermakna untuk yang lain pun kita jangka akan buat double. Akan buat macam ni. Faham? Yang lain-lain kita jangka. Nampak macam mana kita filter, macam mana kita nak letak entry. Kat mana kita nak letak entry. Itu kaitan dia. Benda sama. AUD JPY pun sama.
Jadi bermaksud kalau break, ini adalah dia punya tempat tarik fibo. Jadi ini pun tempat entry. Faham? Higher chances adalah selepas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang sebenarnya lagi cantik entry. Sebab ini adalah 5, 3, sini 5. Jadi the higher chances adalah bila kita ada, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita jangka extension. Sini yang tempat entry untuk yen pair. Yen pair sekarang hari ini saya abaikan. Sebab jumlah sequence dia cukup. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6 ikut arah. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 5. Boleh dia naik ke atas. Jadi higher chances adalah bila dia naik ke sini. Katalah ni naik macam ni. Ini tadi adalah kepada 5, 3, 5 kan. Ni adalah 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Break lower ni. 1, 2, 3. Situ tempat kita entry. Boleh? Dah dapat dah konsep yang tu saya tahu dah mula tangkap. Helmi, dia kepada high low tu, bilanya dia adalah structure time frame lain. Kita nak tentukan itu, kita tengok momentum. Itu kalau kita ambil Dow, low, high, low. Jadi ini adalah satu structure yang lain. Dalam yang lain. Ni yang lain. Macam mana kita tentukan dia? Kepada yang lain. Wassalam. Background lain macam. Background sama. Faham? The thing is, ini kita kata 5, ini kita kata 3. Sekarang ni dia breakout 5. Boleh tak dia lengkap? Boleh. Jadi, instead of trading di sini, higher chances untuk yen pair adalah bila kita ada, katalah dia breakout ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini yang kita trade. Kalau dia breakout, 1, 2, 3. Sebab, structure di sini 5, 3, ini jadi 1. Ini jadi 2. Ini jadi 1, 2 lagi. Ni yang kita trade. Benda sama. Sama, semua sama sebenarnya. JJ, semua sama. Everything sama. Kenapa kita habiskan ini sebagai connector? Sebab dia break. Semua sama. Euro, JPY, everything. Yang USD JPY je lain. Ini satu structure. Semua sama. Semua sama. CAD JPY pun sama. Ini sama. Ini memang sideways lah. This whole structure daripada sini. Ini belum ada break. Setakat ini satu. Ini satu, break. Satu kita lukis B tu kat sini. Boleh tak dia buat ke atas lagi? Boleh. Kalau dia buat ke atas lagi, macam mana kita lukis benda ni? Kita akan jadikan dia flat. Nampak? A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Situ je. Nampak? Macam mana kita lihat sequence dan kita jangka apa structure. Kristianto, I think kalau anda dah buat elite wave lebih daripada 2 tahun, 3 tahun, I think you should, anda akan mula nampak macam mana anda jangka structure berpandukan sequence. Saya melukis elite wave bukan structure situ saja. Because you can lukis macam-macam kat situ. Kita boleh lukis ini sebagai macam ni. Boleh. Tak salah. Elite wave tak salah. Daripada bawah ni, ini flat. 4, 5. Boleh. Faham? Sekarang ni masalah dia kat sini. Okey. Disebabkan itu, tadi Euro JPY break. Ini pun, ini dah ada 3. 1, 2, 3. Dia tak dapat habis 3. 4, 5, 6, 7. Dia kena buat macam tu. Okey. Jadi, untuk jadikan dia sebagai ni, sebab ini dah low,
kita kena jadikan dia flat. A, B, C. Ataupun another way yang lebih cantik lagi adalah ini. Faham? Sebab sini dapat lukis 3. Sini adalah sebagai diagonal 4. Itu je. Dan sini adalah W, X dan nampak dia jadi sama dengan Euro JPY. Itu yang saya lukis. Saya bukan lukis elliott wave. Jadi ini kan jadi sebagai W, X, A ataupun W or whatever, X, Y. Itu je. So, B kita akan di sini. Ya, jadi tempat dia adalah di sini. Nampak macam mana kita jangka structure. I hope lepas ni semua all of you dah mula nampak kita bukannya buat elliott wave. Kita gunakan elliott wave untuk nak mapping, untuk letak papan tanda. Papan tanda dia mana satu? Tu yang kita nak lukis. Tapi kita melukis sequence. Jadi itu adalah update untuk CAT JPY. Macam tu je. Dah faham kenapa saya lukis cepat? Saya berfikir dari sudut sequence. Saya gunakan elliott wave untuk mapping, untuk letak papan tanda. Elliott wave is not important to me. Asalkan tak langgar hukum. Itu je. Now you know kat mana nak tunggu, bilanya correction dia tak tamat, bilanya motif dia tak tamat. Macam ni tak dapat nak trade. Sebab ini tak break low. Tak break low. Boleh je dia buat ke atas lagi untuk lengkapkan X. Ini jadi W. Ini jadi X. Biarpun nampak macam 5. Senang je. W, X, Y jadi X. A, B, C ke atas. Sebab itu ada tak trade bila dia tak break apa-apa. Ni sideways. Nampak? It's all about those things. I hope this one give you, Cristiano. Nampak? The whole structure, semua, dia akan jadi sama. It's easy for you to define apa movement semasa market. Jadi sekarang ni, untuk yang ini, dua ni ambil kat sini. Mungkin kita nak tengok benda ni. Kita nak tengok dia ada pullback ini. Pullback ini. Okay. Kita tahu Euro JPY tadi tak ni. Jadi ada tak dapat nak tunggu. US 100 tadi tak dapat tunggu sini. Tengok level yang kita identify tadi, dia dah sampai. Ni dah sampai 100%. Nak sampai, dah sampai ke tak? Boleh tak kita entry di sini? Tak dapat. Faham? Sebab EJ is still dalam 5. EJ masih dalam 5. Satu. Kira je. 1, 2, ni tak buat high. 3, 4, we are still in dalam 5. Ini kenapa tak kira? Nampak? Dia punya ni kecil. Tak kira. Macam mana? Boleh? Okey, jadi dia kena buat 6 dan 7. Jadi kita akan tunggu konektor di sini. Konektor ini untuk US 100. Kita akan tunggu konektor baru. Ni habiskan. Turun. Dan anda tunggu satu lagi. Barulah anda trade. Sama ada dia. Kalau dia tak sampai 100%. Ini. Kita tunggu 100% kat sini. Kalau dia sampai 100%. Dan kita tunggu. Kita tunggu kepada. Kita tunggu konektor baru kat sini. Kalau ini sampai. Ini tak sampai. Waktu ni tak sampai. Anda tunggu dia buat turun bawah, letak satu entry. Dia akan terlaut sikit. Tapi kalau dia sampai 100%, 1, 2, 3, dan jumlah lekuk dia tak cukup, anda akan jadikan ini 1, 2, 3, 1.
anda tunggu konektor baru. Kalau dia sampai 100%. Sebab 1, 2, 3, 100% kita anggap ini lengkap. Tu cerita dia. Anda tunggu satu lagi dan ke atas. Maksudnya, ini yang extend. Kalau dia sampai 100%, ini 1, 2, yang lengkap, 3. Sini yang kita akan tarik fibo kedua nanti. Provided connector dia jelas. Itulah guna fibo. Ini tak sampai. Ini tak sampai. Kalau dia tak sampai, dia turun. Selagi dia tak break trend line, ini tak ada reset, dan anda tetap tunggu 100%. Dia tak ada tunggu 1, 2, 3. Saya lah. Alif tunggu. Saya tak tunggu. Sebab saya letak limit order je. Ini akan buat kejap ke laut sikit. Macam tu. Entry tetap sama. Stop loss atas tu. Boleh? Bisa? Bisa. Kena pandai cakap bahasa Indonesia dah sekarang ni. Makin ramai Indonesia. Okey. Faham? US dollar. Struktur semasa naik ke atas dalam time frame yang kecil. Ini adalah motif. Ini adalah struktur motif. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan divergence. Jadi, ini kalau dia buat 3 macam ni, then US 100 tadi akan buat besar sikit. Tapi kalau dia dah habis kat sini dan terus naik, tak break low, then US 100 akan jatuh daripada 100%. Dah, you can smile already, right, Kristianto? Cumanya nak biasakan memikirkan daripada sudut sequence. Because you are talking about all this extension, adakah dia simple ataupun complex punya correction. Sebab tu saya jarang anda dengar orang akan menyebut mengenai dan menekankan kepada extension. Sebab ini adalah topik yang paling susah dalam edit wave. Yang kita cerita ni adalah extension. Dan extension berlaku dalam dua. Satu dalam motif structure. Satu lagi dalam corrective structure. Dalam motif structure, extension salah satu daripada 1, 3 ataupun 5. Di mana di situlah berlakunya motif. Jadi bukan ruang lagi. Bahasa Indonesia tu bahasa Melayu. Kan Sunbi? Kalau pengertian dekat sini lah. Okay. Korektif dia terbagi dua. Yang pertama adalah simple. Yang kedua extension dia. Maksudnya dia lanjut adalah kepada kompleks. Jadi kita sedang bercakap mengenai kompleks. Sama ada 3 ataupun 7, 11 dan seterusnya. Sama juga dekat motif. Sama ada habis 5 ataupun 9, 13. Yang kita nak trade adalah bila berlaku extension. Maksudnya ada trend. Extension berlaku bila ada trend. Faham? Boleh? Faham tak konsep dia? Konsep dia simple. Semua 53, 53, 53. Semua 53, 53, 53. Jadi euro US dollar tak ada yang break lagi kecuali euro JPY je break tadi. Yes, sama. Kita serumpun. Ni pun sama. Tak ada yang break lagi. EJ je break tadi. Lain tak ada. Sebab tu kita masih pegang kepada kita tengok kepada US 100 tadi. AUD US dollar. Jadi kalau sini ada nampak 3 lekuk jelas. Sama. Ni tengok. Ini dia punya connector. Tapi anda tahu EJ tadi dia masih dalam 5. Jadi anda tunggu sini buat turun 5. Ini tempat entry. Stop loss atas 1618. Bahasa Melayu dengan aksen Indonesia. Faham? Sini pun ada setup. Boleh ke, Dek?
Galih patut dah buat buku dah. Bukannya tahun 3711. Patutnya Galih now dah boleh buat buku. Dia ikut sekejap, lepas tu dia berhenti. Ataupun tak dapat nak login dengan Galih. Jadi anda pun sini, anda nak dia pull back dulu. Kalau dia terus sampai 100%, anda tak nak trade. Ya, something tak kena dengan dia. Ni bagi sebab itu bila anda nak trade transaksi kecil, anda kena ada banyak masa. Kalau anda tak ada masa nak buat benda ni, anda buat kat H4, H1. Ni M5 punya entry. Soalan dia adalah sama ada correction dia cuma habis dekat sini 100% ataupun ini. Itu soalan dia. Jadi untuk syarat dia buat 3 yang ni 100% adalah sebab EJ tadi masih motif. Nampak? Bila salah satu dia buat motif, kita tahu dia tak dapat. Dia tak lengkap. Itu kaitan dia. Dah boleh panggil Sipu Galih. Maha Guru. Maha Guru Galih. Lama tak lama dia ikutkan. Okay. NZD tak ada. Ni bukan lower low. Jadi tak dapat nak trade. AUD dapat trade. Faham? Cumanya kita nak tengok dia buat pullback satu. Baru kita trade. Sebab EJ dalam motif structure. EJ dalam kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kena tunggu dia buat 6, 7. Patut tangkap dah benda ni kan. Saya duk ulang hari-hari 3, 7, 11, 3, 7, 11. Ini caranya anda nak. So, topik kita hari ini adalah kepada pengurusan dagangan. Okey, goal yang sama. Sama je. Everything serupa. Apa saya punya. Dia tiba-tiba je cakap dengan saya. Google. Senyap. MA low, MA high. Boleh? Okey. Goal. Yang sama. Yang sama. Ini anda kena tunggu kepada dia buat ni. Dia kena ada satu macam ni. Sekarang ini konektor dia. Kalau dia terus sampai mana-mana yang sampai 100%, dia terus sampai dan anda tak trade dia. Nampak? Gold ni reaksi dia 764, 618. Anda nak dia buat reset, barulah sampai 100. Ini tak buat low. Kalau dia buat low, kita boleh trade dia. Ini tak ada. Tapi ini kena ada. Ini kena berlaku. Kalau dia terus sampai 100%, ni maksud dia, Helmi. Kalau dia sampai macam ni, dia terus sampai 100%. Sedangkan EJ tadi adalah dalam struktur nombor 5. Tak dapat. Jadi anda kena tunggu dia buat reset. Break ini baru ada tarik Fibo. Kalau 100% di atas ni, anda tahu struktur ini bukannya habis di sini. Maksudnya ini tak habis B kat situ. Kalau dia anda tarik, katalah dia turun macam ni kan. Anda tarik Fibo 100% di atas ni. Jadi anda akan ambil struktur ini sebagai 3. Ini jadi flat. Itu je. Dia simple as itu, betul tak? Sebab ini tak buat low-low. Jadi, sebab anda nak habiskan di sini, anda akan jadikan dia flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Seriously, benda ni anda tak akan jumpa dalam mana-mana buku. Galih, Sunbi, siapa lagi? Kristianto. Anda tak akan jumpa benda ni dalam mana-mana buku. Kalau ada buku dia, itu buku saya. Saya dah tunggu bila, saya dah bertahun tunggu dia orang nak publish. Tak juga publish. Tak publish. Saya pun pelik. Dah 3 tahun saya cerita benda tu. 4 tahun dah cerita. Buku tu siap 4 tahun lepas. 2017-18. 4 tahun. Silver. Sama. Silver, time frame kecil.
M1, M5 kecil sangat lah. Tak dapat nak lukis dia. Ni konektor. Anda nak tengok, dia buat pull back sebelum sampai 100%. Sebelum naik balik. Entah bila buku. Dia tak ada. Anda carilah dalam mana-mana buku. Dalam mana-mana kos. EWF? Tak ada. Mana ada? Mana ada cerita yang ni? Tak ada. Dia cerita pasal structure Elliott wave. Ataupun momentum. Tak ada cerita pasal apa sequence tu. Kalau ada pun lain. Tak nak buat buku Hakimi Bob macam tengah sibuk benda lain. Ada kita tengah sibuk something kali. Nanti ada hasilnya nanti. Tu nanti. Okay, sini A, B dan C nampak? Kalau nak lukis kecil-kecil boleh. Ini A, ini B, ini C. Nak lukis kecil-kecil. Boleh apa juling mata. Kenapa saya nak lukis macam tu? Tengok Dia lukis kecil-kecil macam ni. Tengok Ni dekat apa? M5. Bila anda pergi H1, dia jadi macam ni. Susah nak adjust dia. Jauh. Dia jadi macam tu. Nampak? Tak ada. Anda pergilah. Mana-mana tak ada. Kalau ada, dia dari saya. Kalau ada orang yang cerita macam ni, itu dari saya. Tak ada. Sequence tu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau ada, itu dari saya. Saya tahu. Okey. Minyak. Tak kisahlah dari saya, dari siapa ke. Kan? Bukannya saya bayar anda punya withdraw. Okey. Jadi, minyak akan tinggi sikit. Kita tunggu benda ni. Baru dia sama dengan EJ. Lekuk akan sama. Semua instrumen lekuk akan sama. Arah dia lain-lain. Itu je. Daripada EJ. Sebab itu bila anda trade, anda tengok struktur semasa apa yang break. Faham tak? Saya pernah berkali-kali saya sebutkan. Anda tengok apa yang break. Anda jadikan dia sebagai anda punya panduan. Kenapa saya duk cerita pasal EJ? Sebab dia je yang break. Lain-lain tak ada. Faham? BTC. Sekejap, kita habiskan ni dulu. Copper. Jadi kalau yang itu berlaku tadi, ini juga akan buat 3 macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia sama. Faham? Ini akan jadi 1, 2, 3, EJ, 4, 5. Ni jadi A, ni jadi B, ni jadi C. Ni 2. Itu je. Tak kisah BTC ke, apa C ke, sama je. Benda sama. Cuma, lekuk dia akan sama. Lekuk dia akan sama. GA. Jadi, ini pun mungkin akan ke bawah. Ini adalah ke bawah. Ini adalah ke bawah. Ini A. Saya tak sempat lupa nak update chat ni. Ini adalah A. Ini adalah B. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah C. Baru dia sama lekuk dia. Euro JPY tadi. Sini adalah B. Lepas tu naik ke atas balik. GN pun sama. Ini akan break ke bawah. Nampak? Kita tunggu ini. BTC pun sama. Bitcoin. Ini akan ini. Baru ke bawah. Tapi ini tak dapat trade. Ini akan jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Sebab dia 5 lekuk. Faham Didi? Ini 1, ini 2. Ke bawah. Boleh trade? Tak dapat. Faham? Semua sama je. Dia sama. Anda ambil lah apa-apa. Sama anda ambil. Kalau ada cat harga pisang pun dia sama. Jumlah lekuk dia akan sama.
jumlah lekuk. Arah dia boleh berbeza. Apa yang dinamik semasa? US dollar. BTC US dollar belakang dia. Semasa, ni BTC dalam time frame besar sikit. Dalam yang besar sikit. Ada chart ni saya dah save tak? Saya tak alih. Tapi arah dia sama. Jadi ini masih, sebab kita yang ke 1, 2. Jadi dari bawah ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena jadikan dia sebagai A, B dan C. Barulah kita dapat habiskan ini sebagai flat. 1, A, B, C, 2. Ke bawah. Nampak? Sama je. Cristiano. I hope macam Cristiano dah buat elite wave lama. Galih saya tak tahu. Galih saya tahu Galih pun belajar elite wave yang sama kan. Kat COVID dia tak dapat. Kita nak kat China kita ada lockdown balik. Lepas cuti seminggu kan. Anda akan tengok jumlah kes meletup balik. China ni strict. Satu kes dia tutup satu bandar. Satu kilang terus tutup. Hujung minggu ni kita ada Kongres Komunis Parti punya ni meeting ni. Satu ada tengok cerita China punya politik macam-macam keluar balik. Siapa ni? Faham? Sama je kali. Anda cuma tunggu lekuk dua ni. Tunggu dua lagi. Naik. Kalau ni naik, turun, naik. Ni, ini je. Sebab EJ break. Sama je cerita dia. Ambil lah apa-apa cat dia sama je lah. Goal sama je. Anda nak tunggu ini. Naik, ini. Itu je. Tapi ini tak ada lower low, tak dapat nak trade. Kalau dia lower low, dapat trade. Faham? Dia everything the same. Everything. It's one market. Didi ingat kita cerita benda ni 4 tahun lepas Didi. Konsep satu market. Ingat tak? Dia satu market je, sama je. Dia sama je. Konsep dia adalah satu market. Jadi US 100 tadi, tengok ni dia tengah buat pullback tu. Dia tak sampai 100%. Mana konektor kita? Ini konektor kita. Okay, dia tak sampai 100%. Jadi anda nak dia buat deep correction. Di mana dari bawah ni, dari bawah ini, kita nak dia ada satu break macam ni. Baru dia naik. Dia sama je. Tak pernah lain market. Konsep satu market, satu je. Sebab EJ tadi break, dah kita tunggu benda ni. Kalau dia break out, so ini dekat nak sampai 100%. Kalau dia sampai 100, then anda tahu 1, 2, 3, tak dapat ni. Dah sampai. Dia dah lengkap. Kita tunggu yang ke-7 pula. Biar dia ada reset ni, baru kita dapat trade. 1, 2, 3 lah. Itu je. Jadi anda tak tunggu dia di sini. Dua kita akan extend kat sini. Dah break dah. Kita dah. Thank you, Mel. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik lepas ni. Faham? Okey, kita break dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Afzal. Hai. Assalamualaikum. Okey, jadi seperti yang kita jangkakan, kita melihat kepada pergerakan korektif dalam indeks-indeks utama masih lagi dijangka akan melakukan pergerakan ke bawah. Jadi kita sedang menunggu. Ini tak ada. Ini tak dapat. Sebab ini tak buat low. Jadi yang kita sedang perhatikan adalah kepada US 100. Ini adalah bagi mereka yang intraday. Saya duk ulang US 100. Kita menunggu kepada struktur ini buat pembetulan. Okey. Dan kalau dia break macam ni, anda nampak full reset kepada keseluruhan struktur ini. Kita nak buat macam mana? Mana Harry tadi?
Dan anda tahu konektor ini tak dapat pakai. Faham? So, ini jadi konektor anda yang baru kalau dia buat benda tu. Kalau dia tak break macam sekarang, dia terus naik dan saya akan tunggu dekat 100 ni. 100% ni. Tak kisahlah dia dekat kat situ. Okay. Syarat dia Euro JPY tadi. Sebab ini yang break. Mana Euro JPY? Okay. Setakat ini, daripada bawah ni, mana ni? Dah pergi time frame kecil, saya pun pening. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Anda dapat tak katakan ini 6? Yes. Anda dapat tak katakan ini 6? Tak dapat kan? Ini belum buat 6. Tak ada. Ni tak ada 6. 7. Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita tak dapat tunggu US 100 tadi di sini. Nampak dah Helmi? Itu korelasi sequence. Jadi ini mungkin akan buat yang besar. Kalau dia buat besar macam ni, anda tahu ini adalah satu struktur lain. Ini struktur lain. Boleh? Jadi kalau dalam Dow, ini satu time frame. Ini time frame besar. Dan anda tunggu 1, 2, 3. Benda sama. Duk low, high, higher low. Kan? Benda sama. Sekarang ni belum kita perlukan a bit more price data. Sebab EJ belum buat lekuk ke 6. Ni tak ada. Baru nak turun. Okay? Jadi dia buat 6 dan naik dan ada tunggu yang dekat US 100. Saya tak trade ni. Tapi saya nak terangkan. Ni untuk mereka yang intraday. So, saya faham kalau anda buat prop, ada yang nak sampai sasaran dia kan. Ada yang tak boleh trade hujung minggu, tak boleh bawa position. Jadi benda-benda macam ni yang anda nak cari kan. Inilah kaitan dia. Itulah kaitan dia. Okey. So, dua lagi lekuk dalam pasaran sebelum kita melihat kepada penerusan trend. Lain-lain sama seperti kita lukis. Tak ada perubahan lagi. Tak ada apa-apa daripada apa yang saya lukis sekarang. Tak ada. Tak ada. Sampai M5 kita tengok. Ya? Sebab kalau dia buat ini reset, then anda tahu, ini ke atas, ini tak dapat jadi 2. 2 ni kat sini. Kalau kita jangka 2, dia kena sampai 38.2. Kalau 38.2, dan kita boleh trade. Faham? Kalau tak, tak dapat. Tu yang kita nak tengok. Boleh? Okey? Risiko dia dah habis dan turun ke bawah. Itu je. Itu kena bye-bye lah. Tak dapat nak cerita apa. 5 ke 9 ke. Itu tak dapat nak cerita apa lah. Okey. Ada spesifik soalan lain-lain? Ada apa-apa instrumen kita nak tengok? Didi? Mana Didi pergi? Bitcoin tadi dah. Faham Bitcoin mungkin kalau ni tak buat ni, dia turun-turun. Bitcoin pun turun direct. Mana Bitcoin? Bitcoin. Kalau yang tu tadi, kita jangka buat macam ni kan. Itu flat. Kalau ni terus jatuh. Ni adalah sama. Iaitu sini adalah 1, 2, 1, 2 jatuh. Kalau dia tak break high. Benda sama. Ideally, dia buat sama seperti EJ tadi. 4, 5. Tapi kalau dia 4, 5, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1, ini A, ini B, ini C. Dia jadi flat. Sebab 5 struktur. Benda sama. Tapi kedua-dua, ketiga-tiganya, tiga-tiga view dia masih ke bawah. Selagi high ini tak break.
Boleh? Saya rasa cukup. Cukup. Cukup kan? Berulang-ulang cerita sama. Ambil lah Apple ke, anda ambil lah apa ke, everything sama. Ni Sun B punya favorite. Sun B, ni favorite dia. Macam mana nak trade dia? saya tak update chart dia. Ini saya tak update lagi chart dia. USD, US dollar, Singapore dollar. Ini mana ni? US dollar, Singapore dollar. Ini dah break 1618 last time. Jadi kita tak dapat lukis dia sebagai apa kita lukis sekarang. Ya. Kita akan extend ke ini. Faham tak? Ini extend macam ni. Boleh? Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini ataupun ini adalah 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Barulah dia buat yang besar ke bawah. Tu US dollar, Singapore dollar. Okay. Ini tak dapat habis X. Ini akan A, B dan C. Ini dah ke atas. Ini saya tak update lagi chat dia. Ini tak update lagi chat dia. Ini buat macam ni je. Ni tukar dia punya ni kepada yang besar sikit. Ni jadi yang hitam. Ni super cycle dah. Okey. Ni kita jadikan dia jadi macam ni. Primary hitam. Dan C di atas sini. The moment dia break 1618 dalam tu. Waalaikumsalam, Aisyah. Ni akan jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. Tu dia. Itu dulu dah cerita tu Sun B. Tu tak dapat suap pengsan tu. Negatif kan. Faham? Itu adalah US dollar, Singapore dollar. Saya tak update chart lagi. Weekend ni lah saya update dia. Weekend ni banyak chart yang saya akan update ni. Banyak. Quite a few chart yang saya akan update. Sini akan ada 1, 2, 2. Faham? Sini. Barulah sama dengan dollar index. Ataupun AUD US dollar. Baru dia sama dengan AUD US dollar. Baru dia sama dengan AUD US dollar. Ini amat konservatif. Ini konservatif. Ini saya lukis sebagai agak agresif.
Ini saya lukis agresif. Maksudnya, kita lukis satu, tiga, empat, satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Ini sebagai ini. Faham? Kalau Australia dollar punya cerita. Ni Australia dollar. Australia dollar punya cerita. Ni habiskan tiga. Boleh Sunbi? Dia cuma terbalik. Dia terbalik je pun. Tengok ni. Dia terbalik je pun. Cat dua tu. Ha, dia terbalik je dua, dua tu. Ni. Ni US dollar apa? AUD US dollar. Kan? Ini adalah apa tadi? USD SDD. Jadi terbalik je pun. Kan? Satu saya dia terbalik je. Cumanya ini dah break. Nampak? Ini dah break. Ini kita jangka akan break ke atas. US dollar SGD break ke atas. Nah, saya tak suka nak cerita benda ni. Tapi alang-alang lah. Faham tak? Satu lagi kawan dia. Faham? Mana dia? Ha, dengan dia tak ada. Faham? Ni dah memang higher-high lah. UJ dah break. Faham? Boleh tak dia habis? Bila dia nak jatuh? Belum. Ini tak break lagi. Faham? Ha. Saya melukis pun dah ngeri tengok kan. Tak tahu ni bila nak stop ni. Bila nak stop ni? Kita ingat dia stop sini dulu. Tak stop-stop. Faham? Tak faham? Tak faham lagi? Macam mana lagi tak bagi faham? Ni waktu kita apa? Kita apa duit kita di pack kan 3.8 kan. Boleh. Ini struktur apa? Ada 4 orang lagi. Indonesia mana orang Malaysia ni? Faham tak apa yang kita tengah saya nak lukis pun takut dah. Saya lukis dia bagi dia tak berapa agresif Tapi apa-apa hal pun sini takut tengok dia akan buat 1-2. Sekarang ni belum lagi. Sini 1-2. Sini akan buat 3, 4, 5. Ni 1-2. Ni 1-2. Ni yang takutnya. Ini okey. Tambah satu lagi kawan kan alang-alang. Faham? Itulah nak lukis pun takut. Saya dulu pernah letak dekat apa um, dekat dekat Facebook untuk chat US dollar MYR. Ada kawan lama dia dekat Bank Negara. Ah, satu hari saya duduk layan PM. Ni. Faham? Sakit lagi ni. Semua sakit. Takut tengok. Kita kalau boleh tak nak benda ni berlaku. Faham? Ni US dollar kuat. Ada tak dapat kata, oh politik lah apalah. Ni semua satu dunia punya cerita. Ni satu dunia. Ni kita invertkan satu yang ke atas tu. Mana invert? Sama. Boleh? Itulah. Nak lukis pun saya dah pening kepala. Dia nak cari jalan keluar, dia tak jumpa-jumpa.
Itulah harga barang. Macam Indonesia, Malaysia kita tak teruk sangat. Sebab sebab kita pengeluar komoditi. Faham? Yang sakit Singapura tu. Singapura Singapura teruk. Inflation dia akan teruk. Nanti tengok inflation. Tengok inflation. Kita nak cerita cat alang-alang kita cerita benda ni lah. Ada tahu inflation Singapura berapa? Tengok Singapura punya inflation. Anda bandingkan dia dengan Malaysia dengan Indonesia. Nah, mana? Ada Singapura. Singapura. Inflation rate. Nampak? Dia lawan US. Lawan US. Faham? Anda tengok macam Indonesia. Tak teruk sangat. Still tak bagus. Tapi tak teruk sangat. Sebab pengeluar komoditi. Inflation. Ya, teruk lah 5. Tapi tak teruk sangat. Yang tu sampai 7. Tengok Malaysia. Malaysia terkawal. Malaysia bagus. Boleh? Cerita ni. Bukannya cerita, kita punya ni dah dissolution of parliament. Bukan. Yang negara yang ni memang dia import kan. Habis. Faham? Boleh? Dah. Jauh kita sampai Singapura sampai mana. Kita nak cerita mana nak buy nak sell ni kan. Okey? Faham? Tunggu dia buat 3 jelas dulu. Lekuk ke mana? Faham? Kita tunggu lekuk yang jelas. Jadi ini boleh jadi, kalau dia buat ke atas, lagi bagus. Lagi jelas. Ya? Sebab EJ tadi belum reset. EJ baru nak reset. Tapi belum, dekat momentum tak nampak lagi. Faham? Mana Helmi, Aisyah? Ini tak dapat jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini tak dapat jadi 6. Kecilnya. Tunggu dia buat besar sikit. 6. 7. Dan barulah kita dapat nak trade untuk macam AUD US dollar, US 100. Sekarang ni dia tak reset. Jadi tak dapat. Ya? Kalau dia terus naik sampai 100%, tak dapat. Kita akan ambil correction yang besar sikit untuk yang lain. Sebab dia tengah trend. Dia yang dulu break. Buat break 5. US 100. Jadi kita akan ambil besar sikit. Maksudnya ini, kita akan buat yang ni. Itu dua dia. Faham? EJ tu tak reset. Dia yang break dulu. Dia yang break structure. EJ. EJ yang break structure ni. Dia break high-high. Masalahnya dia break dalam motif. Kalau dia break ke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katalah macam tu, 7 kan. Dan kita boleh tunggu yang lain tu kan 100%. Tapi masalahnya, yang ini tak reset. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena buat 6, 7. Tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, tak ada, tak nampak, tak ada. Nadai. Bahasa Iban dah aku. Boleh? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira stokastik je. Dah. Okey. Kita masuk kepada topik kita, iaitu kepada pengurusan dagangan. Kita masuk dalam topik kita, pengurusan dagangan. So, apa yang anda boleh baca nota-nota ni, tapi apa yang saya gunakan, saya harap anda mula faham mengenai benda ni. Satu saya buka chat ni tadi. Okey, mengenai nombor-nombor ni. Saya mengurus, saya trade, saya buat apa semua berdasarkan 5-3. Sekarang ni saya tak update chat untuk H1, H4. Saya updatekan hujung minggu sahaja. Anda nak tengok updated chat, pergi ikut live ni. Lepas tu try lukis. Kalau tak bergerak-gerak kita. Barulah anda ada effort nak lukis. Sebab barulah ada soalan tanya. Ni tak ada orang. Senyum terus senyap. Last soalan kat situ galih. Kan?
Itu pun Galih dalam satu lagi grup, dia kata dia terlepas sebab lupa 1 jam live TikTok. Dia lupa. Sebab ada perbezaan masa. Okay, now. Macam mana apply dia kepada lower time frame pula? Pergi lower time frame. Janganlah tengok daily. Jadi kita tahu kat sini kita ada 4, kan? Masuk kepada H1. 4. Mana 4 dia tadi? Sini 4. Okey, sini 4. 4 kepada 5, dia akan buat kecil-kecil ni. Dia akan buat Waalaikumsalam. Dia akan buat 5 juga. Kita katakan ini satu soalan. Soalan dia adakah ini 1, 2 dan 3 ke bawah? Baru bangun, astagfirullah, PE. Tak apa, kerja malam PE. Ataupun terlebih belajar malam. Okey. Jadi kita adakah ini dapat entry? Tak. Ada entry kepada yang ini. Sebab dia break, ini tak break. Ini break. Kan, nampak? Dia break. Jadi ada tunggu dia buat 1, 2, 3. Tapi ada nampak dekat EJ tadi break. Itulah guna structure. Sebab itu kalau ada trade dekat time frame yang kecil, dia banyak benda nak tengok. Dia banyak benda nak tengok kalau time frame kecil. Kalau time frame besar, simple. Tunggu dia break time frame besar baru tengok. Tak break, tak tengok. Itu je. Sama. Jadi, ini break high. Nampak? Kerja malam. Okay. Ini break high. Kita nampak dekat sini ada satu reset. Lepas tu break high. Boleh tak trade dia? Saya tak minat. Sebab kita tahu last time berlaku kat sini, kerajaan Jepun campur tangan. Intervention. Yen pair, seriously, saya tak minat sekarang. Anytime dia boleh. Macam tu. Anytime. Dia tahu dia tengah mahal. Yen sendiri tengah murah sangat-sangat. Okay. Tetapi setakat ini, structure ini ada berapa? Ada 3 kan? Kalau ada trade dekat kecil-kecil time, lower time frame, tak kisah. 1, 2, 1, 2, ada trade. Zikir. Tengok. Didi bagus. Kalau saya Didi, orang tanya, hari malam Jumaat buat apa? Saya menghafal Al-Quran. Sekarang ni dah juzuk ke 28. InsyaAllah 29. Dia tak dapat nak tanya lah. Faham? Yanto. Mana Yanto ni tadi? Saya minat sebab nama yang kawan saya. Saya minat nak panggil nama. Jadi, kalau ada trade dekat intraday, ingat tapi anda sedang berada dalam kawasan yang tak berapa, yang bila-bila dia boleh buat macam ni. Tapi, set up dia ada. 1, 2, 3. Sepatutnya, dia kena break out 5 kan. 4 kepada 5. Boleh. Saya mengurus pakai benda ni. Mana-mana yang beralih, kalau dia tiba-tiba dia punya ni lari, dia punya apa, dia punya ni semua lari, dan saya tukar. Pada waktu ni kita tengah tukar 3 ke sini. Ni kita tengah tukar macam ni. Sebabnya kita nampak ini terus dah naik dah. Kita nak habiskan macam ni. Kita tengah tukar dia macam ni. Nampak kenapa saya lukis cepat? Macam mana kita datang dengan pendapat pasangan yang sama je. Ni saya jarang buka trading view sebenarnya. Faham?
Sekarang ini view kita. Ini view kita untuk dolar. Dolar index. Dia 1, 2, 3, 4, 5 je. Dalam kecil-kecil ni pun sama. Dalam kecil-kecil ni pun sama. Ini yang pendapat kita semasa. Boleh? Jadi dari sini pun sama. Pecah kecil-kecil lagi. Satu orang tanya, macam mana abang boleh tengok semua benda? Sebab saya kepada satu cerita. Jadi lukisan kita semua sama. Kalau dia berubah cerita, anda nak letak entry, dan anda fikir. Sesuai ke tak jumlah lekuk dia? Okay? Jumlah lekuk dia sesuai ke tak? Kalau tak sesuai, jangan. Nampak penggunaan nombor-nombor ni? Iaitu korektif. Mana pergi ni? Kalau korektif adalah 3, 7, 11 dan lain-lain. Macam EJ tadi kan? EJ tadi, ni contoh. EJ. Cat lama. Okey. Macam EJ tadi dekat time frame kecil contohnya. Kita jangkakan ini akan buat ke bawah. Akan buat ke bawah. Akan buat ke bawah. Ini akan buat ke bawah. Okey. So now, kita tengok dalam yang kecil. Masalahnya, dekat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena tunggu untuk dia reset. So, kita katakan itu correction. Okey. Kita katakan bahawa dekat sini kita ada 5. Macam mana kita tahu dia 5? Sekarang ni patut dah nampak kan macam mana saya kira dia jadi 5 je. Tak kira kecil-kecil ni. Macam mana saya kira ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tak kira 1, 2? Kira ni je. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak nampak juga, saya tak tahulah macam mana nak cerita lagi. Mana? Helmi. Itu nampak kan ni? Kalau tak nampak, saya surrender. Okey? Jadi ini dah ada 6 tak? Tak ada. Jadi dekat yang ada set up adalah US 100 tadi kan? Ini tadi kan yang ada set up. Sebab dia buat lower low. Okey? Kita tengok dekat H1. Dekat ni tak sebenarnya time frame kecil Time frame yang amat kecil ni. Sini. Ini tak cecah lagi 100%. Sekarang ni pullback. Okey, pullback Dan kita tengok sama kat indikator, adakah dia melakukan reset. Stokastik. Okey. Ni. Time frame kecil. M5. Dah mulai habis kesabaran. Tak ada. Sabar, tetap sabar. Faham? Ni kita nampak. Ni dia, kalau dia breakout structure macam ni, dia breakout structure. Dan kita tahu, kita sedang buat apa. Dan kita tahu dia sedang buat konektor baru. Kita nak tengok bila dia buat konektor kat sini. Kita nak tengok dia buat konektor kat sini. Bila anda tarik Fibonacci extension, adakah 100% dia lebih tinggi? Katalah dia habis sini. Dia habis sini. Kita sekali tengah tengok ini sebagai high kita. Tengok, nampak? So, katalah dia habis sini dan naik ke atas. Contoh, anda punya 100% ni lebih tinggi daripada tempat yang anda kata struktur ini ke bawah. Tak dapat. Unless dia turun jauh lagi. Katalah ini turun jauh macam ni.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tak break bawah. Okey? Lepas tu ada tarik fibo. 1, 2 dan 3. Okey? Dan 100% dia tak lepas. Tak lepas daripada atas. Dan sini anda boleh letak entry. Faham tak? Sini boleh letak entry. Stop loss cuma atas ni je. Faham? Itu untuk pilih apa nak entry. Berdasarkan sequence. Okay, itu US 100. Tak kisah apa time frame. Benda sama. M5 ke, M50 ke, M5000 kalau ada. And boleh buat 5000. Satu saat pun ada kalau rajin. Satu saat macam mana boleh cat dia. Satu saat sama je rupa. Tu cat satu saat. Ha. Nak trade pun tak berani. Faham? Kita tengok fibo kaki ketiga dia. Lepas konektor berakhir. Konektor bila disambung dengan permulaan correction tu, tak boleh lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, kita tak dapat letak entry. Okay. Kalau dia lebih daripada 100, katalah dia naik daripada sekarang. Katalah ini naik. Okay, dia naik. Dan kita tahu, dia naik daripada sekarang. Bila kita ambil fibo dia, dia lebih daripada 100. Tak dapat. Jadi anda akan ambil ini sebagai daripada bawah ni, M5 dia ni. Daripada bawah ni, anda kira je. 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, turun 8. Anda tak dapat habis 9. Dia kena 10 dan 11. Maksudnya kat sini akan buat 1, 2, 3. Ini adalah W, sini adalah X, ini adalah Y. Faham tak? Dan anda akan jadikan sini sebagai 2. Seperti kalau dekat chart ni, US 100, sini dah jadi 2. Sini cuma buat macam ni je. Extend dia. 3, 1, 3, 4. RSI tak reset lagi. Dia tak reset, kita tak buat lagi. Itulah sebabnya. Faham? Sebab tu kita tak tukar lagi. Kalau dia terus turun ke bawah, tak boleh buat apa. Kena bye-bye. Dia terangkit. Itu je. Anda tak ada dalam market, anda tak rugi. Yang penting anda tahu anda berada dekat mana dalam market. Tak kisah. Nampak macam mana kita gunakan konsep Gadis? I hope dah sekali dah ni, ini saya ulang berkali-kali ni. Motif 5, 9, 13, 17, 21 tambah 4. Okey. Korektif 3, 7, 11, 15 tambah 4. Kita tahu korelasi lazim. Indices dan yen. Okey. Mempunyai first dimension dan second dimension correlation. Ini mempunyai first dan second dimension punya. Maksudnya, lekuk dia yang sama, arah dia boleh berbeza. Lekuk dia akan sama, tak dapat lari. Okey. Kita ada EJ tadi yang ada motif sebelumnya, diikuti oleh korektif. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dah ada 5 dah. Oh, tak dapat. Kita jagakan dia akan buat 6,
7. Okey? Kita jangkakan dia akan buat 6, 7. Itu dekat EJ. Kita ada dekat indices di mana kita ada yang ada setup, iaitu US 100. Yang dah ada daripada lekuk 4 kepada lekuk 5, di mana kita dah ada lower low. Tapi lower low ini break. Ini break ya. Dan kita sedang lihat 1, 2, 3. Lepas tu turun. Yep. 1, 2, 3. Lepas tu dia turun sini. Jadi kita tak dapat nak ambil, ni tak sampai lagi 100%. Ni tak sampai lagi 100%. Okey, anda nak tengok di sini akan buat nombor correction. Anda nak tengok sini pun akan buat nombor correction. Jadi dia kena buat ini 5, ini 3. Anda nak tengok di sini buat 4, 5, 5, 6, 7. Ini kan jadi 1 dan 2 menuju kepada 5, 3, 4, 5. Ini yang tempat anda trade nanti. Yang itu untuk US 100 ni, sekiranya dia buat macam ni. Syaratnya lekuk 2 adalah kena sampai at least, kalau di bawah ni, kepada 38.2 sini. Boleh? Kalau dekat EJ, tak ada reset. Ini tak ada reset. Ni tak nampak. Ni macam ni je. 1, 2, 3, 4, 5. Nak tengok reset dekat mana? Anda sedang tengok H1, anda tengok H1. 1, 2, 3, 4, 5. Biarpun dia turun, momentum tak ada. Tak nampak. Tak ada. Ni tak ada. Ini tak ada. Tak ada. Jadi kalau dia tak ada, ini masih lagi 5. 6. 7. Dapat tak kira 6? Tak dapat. Ini masih 5. Faham tak? Ini akan extend 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4 masih dalam 5. Tak habis lagi. 6, 7 ke atas. So kalau dia buat benda ni, US 100 akan sampai 100%. Anda pula pergi entry, kan? Ini 1, 2, 3. Oh, ni dah turun. Ni naik. Habis. Ini pun 5. Tak dapat. Ini kan extend. 6, 7. Anda entry lekuk 2. Yang ini. Yang tu, saya dah jelaskan berulang-ulang. Saya harap ini membantu anda untuk kaitkan sequence ni dengan macam mana anda nak filter entry. Lekuk ke berapa? Kan? Boleh tak saya trade dekat letak ini, kita pergi dalam. Bang, ini M5 trade, saya tak ada masa nak tengok semua ni. Anda pergilah time frame besar. Benda sama je. Lagi kecil time frame anda pergi, lagi banyak yang anda nak tengok. Itu je. Itu je dia punya cerita. Kalau dia tak buat benda tu, dia terus jatuh. Tak apa. Ada terlepas entry. Tak apa. Kita tunggu set up lain. Itu je. Benda sama je. Meneruskan pergerakan. 1, 2, 3. Sini. Sini pula cerita dia. Itu je. Ulang. Lagi kecil time frame dia. Sequence reset dekat time frame entry. Anda tadi kira ni dekat mana kali? Anda katalah macam ni kan. Anda tengok dekat ni. Apa time frame ni? H1. Anda nampak tak nak kira benda ni kali? Ini untuk mereka yang trade M5 tadi. Itu saya kata ini adalah M5. Sebab sini tak nampak.
Nampak dah dapat kira? Tak dapat kan? Ini adalah M5. Baru ada nampak lekuk dia. 1, 2. Boleh? 3, 4, 5. Kalau nak kira satu-satu, M5 kecil sangat. M15. Eh? Ada dapat kira lekuk dia. Ini tak sampai lagi 100%. Ini tak sampai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tak kira sebab tak ada reset. Jadi sekarang ni trend ni adalah trend dekat M5, M15. Jadi kalau kepada anda, mana satu yang sesuai kepada anda? Multi time frame tu untuk kita tengok, dia everything is multi time frame. Ini daripada besar kepada yang kecil. Tapi kita tengah apa apa saya cuba untuk explain, untuk terangkan adalah, adakah boleh tak kita trade ini? Tak dapat. Tak dapat sebab EJ tadi. Ini tak dapat trade biarpun kita sampai 100% di sini. Tak dapat. Dan kalau ada tengok pun, ini nampak macam dah reset. Anda kena ambil tinggi sikit. Ini mungkin akan buat jauh sikit satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ada tunggu yang besar sikit. Itu lekuk 2 ni. Itu yang saya cuba terangkan kepada anda. Faham? Ya, dari bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kepada apa? Uh, kepada US 100. Sini tak sampai lagi 100%, tak dapat. Kita akan cari atas sikit. Jadi ini adalah 2. Ini cuma pindah. Itu je. Katalah anda ada entry. Anda boleh gunakan ini untuk manage. Benda sama je. Katalah anda ada entry. Anda ada entry. Dan dia pergi ataupun tak pergi, whatever lah. Katalah anda ada entry kan. Contoh. Anda entry. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break. Katalah ada jangka ini motif. Ini sekali besar dia 1, 2, 3. Motif tak boleh. Motif dah 5, 9 kan. Anda di sini. Katalah contohnya ada entry di sini. Okay. Masalahnya price tu, dan ada tengok semua ngam. Kan? Masalahnya price tu pergi, lepas tu turun balik. Anda tahu ini kelima. Ini dah kelima. Dia naik 1, 2, 3. Katalah dia naik 3. Anda tahu, dan kalau anda lihat kepada struktur serupa, yang lain-lain tu semua merupakan pergerakan 5, dan anda akan alihkan stop loss atas ni terus. Sebab dia mungkin buat 1, 2, 3, 4, 5 yang besar. Katalah dia break daripada ni. Dan apa yang orang boleh buat? Dia buat macam ni je. 1, 2. Ini dia main sikit. 3, 4, 5. Dah engkau. 1, 2. Buat yang besar. Itu immediate wave. Boleh ke tak jadi macam tu? Boleh. Kita nganga seorang-seorang kan. Baru tak untung. Dah tak untung. Itu cara saya ngurus. Ya. Kalau dia tak kena 50%. Kali ketiga ni tak kena. Katalah dia tak kena. Dia sikit je. 1, 2, 3. Tapi nampak dia punya reset. Faham ke ni? Kat sini nampak dia buat 1, 2, 3, 4. Kita katalah anda dah enter. Ingat 1, 2, 3. Anda enter 100%. Sini 50%, sepatutnya anda ada letak BE kan. Dia naik 1, 2, 3, tak sampai 50%. Lepas tu dia buat 5. 1, 2, 3, 4, 5 dah float. Okey. Lepas tu dia naik 1, 2, 3. Dia turun balik. Kita dapat kira 1, 2, 3,
4, 5. Ui, 5. Belum kena stop loss. Dia naik tak sampai 50% kaki ketiga awal tadi. Anda alihkan stop loss anda keluar separuh. Sebab sini dah ada nombor motif. Benda ni dah. Anda tunggu 3 lekuk kat sini untuk keluar. Ataupun dia terus kena stop loss, kita tak boleh buat apa. Itu cara saya urus. Satu, saya dah dapat masuk time frame kecil-kecil. Boleh pengsan nak tengok dia. Saya kira lekuk. Saya kira lekuk. Faham? Dah boleh tangkap macam mana kita mengurus. Ingat, core dia adalah kepada nombor-nombor ini. Nombor-nombor ini. Chart saya, chart sequence, Gadis pernah tanya dulu kan, macam mana rupa chart sequence? Ini rupa chart sequence. Tak ada apa pun. Semua 5 dan 3. Semua 5 dan 3. Ini je. Mana? Benda tu je, Aisyah. Semua 5 dan 3. Kalau rajin nak kira sampai 80 boleh. Kalau rajin lah. Saya kira sampai 5 tak ya. Pening kepala aku nak sampai. Jadi kalau dia ada lekuk-lekuk lagi, kita pecahkan time frame dia. Janganlah pergi kira sampai 800 tadi tu. Bila dia nak naik, aku dah flow teruk ni. 800 dia dah kira. 5 dan 3. Sentiasa 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Itulah saya dulu, dari dulu saya cakap kan. 5, 3 je. Ada reti mengira 5. Alhamdulillah. Dah lepas dah sekolah dia. Dah layak dapat sijil lah. Siapa kat sini tak reti sekira sampai 5? Itu masalah. Dia 5 dan 3 je. Nak kira 5 dan 3 tu macam mana? Kira stokastik. Astaghfirullahaladzim. Macam mana lagi saya nak terangkan lebih mudah daripada tu? Kira stokastik. Aduh. Macam mana lagi nak kira dia? Macam mana nak cerita dia? Kira stokastik. Tak nampak? Pergi time frame besar sikit. Kedai sebelah tak jual kaedah ni. Kedai sebelah mana lah pula kaedah ni. Faham? Nak kira macam mana? Macam lagi daripada atas ni. Okay, atas ni. Nampak? 1, 2, 3. Dulu saya kira sampai lebih 100. Boleh. Tapi kita pun dah tak tahu dah. Ikut arah balik. Okey. 4. Okey. 5, 6, 7. Sini 7. Faham? Macam mana lagi saya nak kira? Macam mana lagi saya nak tunjuk? Itu lebih. Lebih lagi saya tak dapat nak tunjuk dah. Kalau kira ni pun tak dapat. Something tak kena. Mata tu kena. 7, 8. Okey. 8. Dah nampak? Ni 9, 10, 11, 12. Kira tu je. Jadi anda tahu ini dalam time frame yang lain. Itu je. Sebab tu kita cari peluang di sini yang itu. Bila dia bounce. Tapi 3 wave dia tak nampak. Kan? Kira ni je. Ya Allah. Tak ada cara. Tu yang susah ni. Kalau tak kerti kira stokastik. Tapi sebelum kita sampai yang simple macam ni, anda dah faham structure. Bila anda faham pasal kaitan dengan ni, dia jadi mudah. Tapi kalau anda tak faham structure, anda terus pergi kepada sini, boleh jam tu. Faham? Jadi anda tahu, okey, ini akan jadi flat. Ini akan jadi segitiga. Jadi zigzag. Kali ini akan jadi WXY. Ini adalah motif. Ini lanjutan lekuk 1, lanjutan lekuk 3. Oh, diagonal lekuk 5. Dari situlah dan anda guna Fibo. Helmi, mana Helmi pergi? Jangan makan kodok dulu, tunggu aku. Buat benda ni je. Jadi, kita akan tunggu di sini untuk trade. Ulang-ulang, lama-lama mulai pendekkan. Saya kira sampai 5 je. Tak sampai 100. Saya kira sampai, bila dia sampai 5, kita penuhkan dia bila dia reset.
Boleh jam tu sampai 100 lebih. Tapi nampaklah nombor dia akan sama juga kan. Dah nampak dah? Dah habis dah, tak ada. Terputus dah. Hold on. Okey. Terputus tadi. Boleh? Terputus kejap tadi Dah hujung-hujung ni terputus. Ya. Okey. Ada soalan? Mengurus dia macam mana? Entry dia macam mana? Kira stokastik. Astaga. Lepas tu multi time frame. Harap yang tu jelas. Dah tak ada cara lebih jelas. Tapi sebelum sampai yang dah anda semua ada yang dah ikut lama, dia nampak mudah. Total kan tak separated. Okey. Sekarang ni separatekan sendiri. Sekarang ni bezakan. Setiap kali sampai 5, anda tengok reset, anda letak 5. Ada nampak reset kan? Nampak reset dan structure tu nampak senang nak tengok. Oh, ini trend. Ini 5. Tak payah pergi kira kecil, lekuk. Di sini tak ada reset. Satu ke. Satu. Satu ke. Lepas tu dia pecut. 2. Turun. 3. Ni naik. 4. Ni tengah buat. Ini akan ada divergent. 5. Cikgu Helmi dulu tunjuk cara kira correction. Maybe lah kot. Itu je. Itu je. Itu je. Dari hujung atas sampai hujung bawah. Boleh. Tapi itu dia akan total sama. Dia akan total sama. Tapi boleh jam lah kalau kira satu-satu-satu kan. Boleh? Saya harap yang ini kali ni, pusingan kali ni, anda dah mula tangkap sequence. Ini belum lagi Yang pusingan ke depan, kita akan cover minda perdagangan dulu, portfolio semua. Minggu depan, ataupun hari Jumaat. 1, 2, 3, 4. Hari Khamis minggu depan. Mungkin lah, saya tak ingat. Minggu depan, hari Khamis, kita akan masuk lagi dalam lagi. Iaitu korektif macam mana, yang bila kita nak trade, saya dah tunjukkan pun semalam. Motif, bila kita nak trade dia, lekuk ke berapa, Fibo yang mana kita nak tengok. Itu pusingan akan datang. Sekarang senang nampak ada hasil. Sebab dah kira satu-satu. Dia jadi simple lah. Sebenarnya kita kira stokastik je. Tu, Kimi dah gelak dah. Sebab kira stokastik je ujung dia. Pingi boleh pingi. Pingi tidur balik. Mana pingi? Hujung dia kira stokastik je. Lah itu je. Itu je dia. Tak ada apa. Lepas tu kaitkan dengan lekuk. Kaitkan dengan Fibo. Itu je. Lepas tu kita map lah pakai edit wave. Saya dulu mapkan pakai Wyckoff, tapi tak nampak. Tak nampak macam mana nak samakan dia. Sekarang ni, lepas tu saya gunakan edit wave. Jadi senang nak nampak dia. Itu je. Bukannya kita trading edit wave. Kita trading sequence. Okey? Dah ulang-ulang. InsyaAllah. Besok kita akan masuk topik 1, pembentukan minda pedagang. Saya harap pusingan kali ini ramai yang dah mula nampak macam mana kita mengaitkan sequence tu. Saya tak, minta maaf, saya tak dapat nak buat nota dia secara satu-satu untuk sequence sebab itu adalah benda proprietary. Jadi, saya masukkan, saya tulis, saya dah bagi tahu kepada sana semua. CMJ itu siapa? Sunbi. Sunbi pula. Galih. CMJ mana? Kimi itu adik ipar CMJ. Nampak Kimi banyak jurus rahsia. Entahlah. Entahlah Galih. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok. Hazim dah nampak sekarang Aisyah, insyaAllah. Kalau saya tak ada basic apa-apa. Yes, yang bestnya bila anda kosong, lagi mudah. Jangan dengar kali tu apa BE. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.